محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 11, baris yang kedua daripada atas. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 11, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan menjalani atasnya atas qaul qadi dan imamul haramain oleh Syekh Sanusi di dalam aqidahnya, di dalam kitab aqidahnya, Matan Ummil Barahin. Dan ini qaul yang menyatakan wajib mengetahui atas jalan tafsil 20 sifat. Qaul qadi, qaul Imamul Haramain dan juga Imam Sanusi ialah yang masyhur sekarang ini. Pada masa sekarang yang masyhurnya adalah wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil 20 sifat dan menjalani atasnya atas qaul qadi dan Imamul Haramain. Pandangan Imam Qadi Abu Bakar Al-Bakillani dan juga pandangan Imamul Haramain, yang mana sifat Allah yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci 20 sifat, menjalani oleh Syekh Sanusi sama juga 20 sifat di dalam aqidahnya Matan Ummil Barahin. Jadi dalam Matan Ummil Barahin pun wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil adalah 20 sifat. 20 sifat dalam kitab aqidahnya. Aqidah As-Sanusiyah Al-Sughra dipanggil, dalam Matan Ummil Barahin. Syekh Sanusi ni Abu Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani rahimahullah. Matan Ummil Barahin. Matan Ummil Barahin, dalam Matan Ummil Barahin jalanan Imam Sanusi pun 20 sifat. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid ni agak panjang sikit lah. Kita duk belajar mudah-mudah cara kitanya, terus pergi kepada sifat 20. Terus pergi kepada sifat 20 yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara satu-satu.
Yang mana terkadang hak 20 tu pun tak berapa faham molek tu. Maksudnya bukan satu-satu sifat bagi sifat 20. Terkadang kita ni tidak diterangkan bahawa sifat 20 daripada wujud sampai ke kaunuhu mutakalliman ni hak wajib atas kita mengetahui dan berpegang secara detail. Tetapi sifat Allah bukan 20. Sifat Allah dipanggil sifat kamalat, dipanggil sifat kamalat. Kamal. Tahu kamal kan? Kamal. Kan Kamal tu kan nama orang kan? Kamaluddin. Kamaluddin. Bukan Qamaruddin. Qamar tu lain. Kamal lain. Tapi kita Kamaluddin, Kamaruddin. Kan gitu. Ada L, ada R kan? Kamaluddin, Kamaruddin. Tu kan nama orang. Kamaluddin, kemudian Kamaruddin. Dah mana betul? Kamaruddin ke Kamaluddin abang, adik Kamaruddin gitu. Abang namanya Kamaluddin, adik namanya Kamaruddin. Kamaluddin ke Kamaruddin. Dok, kita eja di suki. Ki itu kaf. Bila kaf ni kamal. Kaf min alif lam. Kamal, kesempurnaan. Kalau dengar ra bukan kaf, qaf. Qamaruddin. Qamar. Tahu qamar? Qamariyah. Tahu qamar? Oh, tak tahu qamar. Sekolah aku putih sangat. Takkan Syamsun dengan Qamar kita tak tahu makna. Syamsun matahari, Qamar Syam ni bulan Syamsiyah, bulan Qamariyah, Qamar. Qaf, Qamar. Jadi kalau nak kira lah, kalau dengar ra dia tak boleh dengar K, dia kena dengar Q. Tak ada dak eja dengan Q dak nama orang dak. Qamaruddin. Ada tak dengar wak Q? Dia kalau Qaf Q lah. Kalau K tu Kaf. Kalau Kaf Kamal. Kamaluddin, kesempurnaan agama. Kau dengar Ra, dia Qamar, bulan. Qaf mim ra, Qamarun, Qamar. Tapi kalau Qamar, Ra dia Qaf, Qaf dia kena Q, bukan dengan K. Tu mana? Ada hubung nama je lah guna-guna pun. Kamal makna kesempurnaan. Jadi kamalat, banyaklah tu. Kamal satu, kamalat, tu banyak. Jadi sifat Allah dia panggil sifat kamalat. Sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Ni pun kadang-kadang tidak didedahkan, tidak diperjelaskan, tidak dinyatakan, tidak diterangkan. Akhirnya orang belajar sifat 20, ada yang berpegang dengan akidah yang salah. Sifat Allah 20 saja. Asma Allah 99. Sifat Allah 20 je. Oh, salah sangat berpegang seumpama tu. Dah kita kan 20. Terus pergi pada 20. 20 tu kita wajib mengetahui serta berpegang secara detail, secara perinci, secara halusi. Dia panggil tafsil.
Hak sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara ijmal. Pada ni. Jadi kita ni memanglah terus kepada sifat 20. Sifat 13 kita mungkin tidak pernah jumpa. Sebab dalam kitab-kitab kecil yang lain yang sama level dengan kitab Faridatul Faraid, terus pergi kepada sifat 20. Tidak dibicarakan sifat 13. Terus kepada sifat 20. Tetapi biasa kitab yang terus pada sifat 20 tidak menghuraikan, tidak menjelaskan sifat 13, mereka akan datangkan di permulaannya wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal Allah bersifat dengan sifat kamalat yang tidak terhingga banyaknya. Itu mesti didatangkan seumpama tu. Kalau kitab yang lebih kecil, barulah pergi kepada bermula sifat Allah 20. Setengah-setengah kitab dan setengah daripada sifat Allah ialah 20. Dan setengah, itu setengah ayat kitab. Dan setengah daripada sifat Allah 20. Hak 20 ni setengah. Hak semuanya 40. Setengah dengan mana? Sebahagian. Jadi 20 ni adalah setengah sebahagian daripada sifat Allah. Dan sifat Allah sebenarnya banyak mana? Tu perlu pada penjelasan. Kalau kitab tu kecil. Sebab itulah orang yang nak mengajar kitab kecil ni, ilmu dia kena mantap. Sebab kitab tu kecil, ringkas. Ilmu yang nak mengajar tu kena mantap. Sebab apa? Kitab kecil, perlu pada huraian. Yang nak menghurai kena mantap. Kalau kitab besar, di huraian panjang, di huraian detail. Kita ni kadang-kadang salah yang bawa, saya kitab besar-besar tak pandai, kecil-kecil boleh lah. Kalau tak pandai kitab besar, kitab kecil lagi lah bahaya. Sebab dia ringkas. Ada ni. Nak baca kitab kecil ni kena betul-betul mahir. Sebab dia ringkas sangat. Maka bila kita ringkas, bermula sifat Allah ialah 20. Dan setengah daripada sifat Allah ialah 20. Allah kecilnya kitab. Lepas tu yang nak mengajar tu kena mahir. Ini ilmu akidah. Orang yang mengajar tidak mahir, haram dia mengajar, haram kita belajar. Ini cerita bab ilmu tauhid. Ilmu fiqh pun sama. Ilmu fiqh kecil-kecil ni dia kena betul-betul mahir. Kalau kitab fiqh besar, dia perici lalu dah. Kitab fiqh besar, dia perici. Kalau kitab fiqh kecil, dia tak perici. Ada ni. Maka yang mengajar tu kena mahir. Dia kena perici balik lah apa maksud dalam kitab fiqh yang kecil tadi. Tapi saya nak baca kitab fiqh besar, saya tak pandai. Baca kecil, ni jadi penerana hukum hakam fiqh jadi lari Akhirnya orang belajar tu beramal lah dengan hak yang diajar, hak salah. Sebab apa? Kitab tu kecil, tidak ada huraian. Lepas tu kata kitab kecil yang nak menyampaikan kena mahir sebab dia ringkas. Faridah ni dia perici lalu dah. Sifat kesempurnaan. Kemudian atas jalan tafsil. Tapi dia cuma dia bahagi 13 dan 20. Tapi kalau macam kita Al-Misbahul Munir, tak cerita sifat 13. Tapi di permulaannya cerita sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Dan ni. Tapi kitab yang lebih kecil bermula sifat Allah 20. Ataupun ayat kitab dan setengah daripada sifat Allah ialah 20. Setengah. Bukan sifat Allah 20. Tapi 20 tu setengah. Apa makna dia? Makna sebahagian. Bukan setengah bahagi 2. Kalau setengah bagi 2, hak 20 ni setengah, makna ke semua 40. Bukan begitu. Mana ni? Hak secara ijmal, hak tu permulaan.
Cuma yang kitanya kalau tak biasa dengar sifat 13, tak apa. Terus kepada sifat 20, tak apa. Tak apa. Tapi jangan sampai peringkat sifat Allah 20 saja. Hak tu salah sangat. Belajar sifat 20. Tapi berpegang dengan pegangan yang salah. Sifat Allah 20 saja. Ada orang dia memang anti sifat 20 dan dia tak belajar sifat 20. Kita tak peliklah dia salah faham. Ni orang yang berkelulusan tinggi lah tapi tak belajar sifat 20. Dia pertikai. Ada ke sifat 20 ni? Kenapa? Sifat Allah 20 je. Dia tak faham. Kita 20 ni secara tafsil. Tapi jahil dia kaedah sifat 20. Dia memusuhi kaedah sifat 20. Dia mempermain-mainkan kaedah sifat 20. Dia menjadikan bahan gelak ketawa dalam kuliah dia. Allah ada, lawang tiada. Mula-mula Allah ada, lepas berlawang Allah jadi tiada. Dia buat main. Anak murid dia pun ketawa kan? Lawang Allah ada, lawang tiada. Allah ada mula-mula. Belawang-belawang Allah kalah, jadi tak ada. Dia buat apa? Dia memperolok-olokkan. Anak murid pun ketawa dalam ceramah dia tu. Itu semua dalam rakaman belakang tu. Dia memperolok, mempermain-mainkan kaedah sifat 20. Memang dia tak belajar. Dia pun memang dah tak belajar. Dia jahil dalam kaedah sifat 20. Ada ke sifat Allah 20 je? Tak ada. Kita tidak berpegang seumpama tu. Ada satu tu pula. Maknanya sifat 20 ni tapi bukan sifat Allah 20. Ni dia tahu sikit. Tapi dia anti sifat 20 juga. Sifat 20 ni bukan sifat Allah 20. Sifat Allah banyak. Itulah dia ceritanya. Tapi yang wajib tahu 20. Sifat Allah bukan setakat 20. Sifat Allah banyak. Tapi yang wajib tahu 20. Barangkali hak lain-lain tu sunat tahu barangkali. Ni sama kan dia jahil lah ni. Sekarang hak tadi tu dia faham kita ni sifat Allah 20 saja. Lepas tu dia kata salah lah. Seumpama tu siapa berpegang sifat Allah 20 saja. Hak Ning ni dia kata sifat Allah bukan 20. Hak kita duk ngaji ni lah. Sifat Allah banyak. Cuma yang wajib kita tahu 20. Ertinya dia kata hak lain-lain selain 20 tu sunat bakali tahu, dia kata. Wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sunatnya kok mana? Tapi ni dah pelik lah. Ni golongan yang memang anti dan mempermain-main, memperolok-olokkan sifat 20. Jadi hak wajib tahu 20. Sifat Allah bukan 20. Hak lebih-lebih tu sunat barangkali. Dah. Wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara ijmal Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sifat naqais, sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan, ada alam ini, ada makhluk ini. Sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga banyaknya. Hak kita wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil. 20 padanglah. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk selamat kita daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. 20 okey dah. Tu keluar sifat 20 secara tafsil. Hak gitu kena perici. Kemudian fadidah ni bukan 20, 13 satu pandangan, 20 satu pandangan. Ni lebih dalam lagi lah. Maknanya kalau kita tak tahu pun sifat 13 jalanan Imam Asy'ari tak apa. Kita duk ngapal sifat 20, kita belajar sifat 20, tak apa. Masyhur dia gitu dah sifat 20.
Tapi jangan sampai peringkat sifat Allah 20 saja. Oh tu salah sangat-sangat. Kan. Tapi kitab Faridah ni dia perinci lagi. Hak jalanan yang rajih, yang kuat dalil, jalan yang muktamad, jalanan Imam Asy'ari. Yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil bukan 20, iaitu 13 wujud sampai ke kalam. Kaunuhu qadiran sampai kaunu mutakalliman sudah dibicara di awal kitab. Wajib berpegang ianya setengah daripada sifat kesempurnaan. Jadi makna kaunuhu ni jalanan sifat 13, sifat Allah kaunuhu ni. Tapi dia perici-perici lah. Waktu berpegang secara ijmal, kaunuhu qadiran sampai kaunu mutakalliman, sifat kesempurnaan bagi Allah yang kita berpegang secara ijmal hak permulaan. Bukan sifat 13 menafikan kaunuhu qadiran sampai kaunu mutakalliman sebagai sifat Allah, bukan. Tapi cukup berpegang secara ijmal. Tak wajib tafsil. Itu je beza dia. Bukan menafikan kaunuhu sebagai sifat Allah. Bukan menafikan kaunu qadim sebagai sifat kaunu muridan sebagai sifat Allah sampai kaunu mutakalliman. Tapi cukup atas jalan ijmal. Tak payah perici. Tapi kita walaupun perici, pandai perici, kita ni bukan ngapa ni. Ngapa tu budak umur 5-6 tahun. Perici wujud, perici kidam, perici bakok, perici perhalusi mukhalafatu ta'ala lil hawadis, perici molek makna qiyamuhu ta'ala binafsih. Itu fardu ain kepada kita, bukan hafaz. Jadi kaunuhu qadiran kita wajib kena mengetahui dan berpegang secara perici. Kadang-kadang kita tak lepas kaunuhu qadiran ni. Berartinya kita hanya berpegang secara ijma juga jalanan sifat 13. Walaupun kita cakap sifat 20. Tapi tak apalah, sifat 13. Tapi kita tahu tak sifat 13? Tak tahu pun, kita hanya tahu sifat 20. Sebut je sifat 13. Soal jawab baliklah jawapan dia. Awak 13? Patut 20 lagi, 13 lagi. Oh, kalau capur tu dia 33 kan? Pada ni. Hak 13 tu 20 tu lah. Wujud sampai ke kalam. Maknanya kita tak tahu 13, tak apa. Tapi hak sifat kamalat bagi Allah tu wajib berpegang secara ijmal. Hak ni hak saya ulang sokmo ni. Sebab kita ada dua kan, ijmal tafsil. Ijmal tafsil. Kita bicara rukun iman kan? Ijmal tafsil. Ijmal ringkas, tafsir perici. Secara ijmal kita beriman dengan sekalian malaikat Allah Taala. Beriman sekalian. Itu rukun iman yang kedua. Sekalian. Beriman sekalian macam manalah. Malaikah ni banyak sangat-sangat. Sebab malaikah lah makhluk Allah yang paling besar, yang paling banyak sekali. Malaikah. Beriman sekalian lah. Sekalian macam mana? Beriman secara ijmal. Ramai malaikah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ramai mana? Serah kepada Allah. Hak ramai-ramai tu wajib beriman secara tafsil. Pergilah kepada malaikah yang 10. Pergi kepada malaikah hamalatul arsy. Pergi pada malaikah hafazah. Itu secara tafsil. Beriman dengan sekalian kitab. Beriman dengan semua. Itu ijmal. Hak beriman secara tafsir 4. Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Beriman dengan sekalian Rasul. Itu ijmal. Tafsirnya Rasul 25. Kan dua tu dua peringkat kan. Kita beriman dengan sekalian Rasul. Rasul 313 orang. Mana 313 orang sekalian? Ada, itu beriman secara ijmal. Hak secara tafsirnya hak Rasul 25. Tu dia dua tu. Ada ni. Kita memanglah beriman dengan dua jalan tu. Cuma kalau tanya kita tak jawablah. Beriman dengan sekalian malaikat. Ya, rukun iman. Lepas tu hak Jibril Mikail 10 Itulah hak tu. Hak tu ke malaikat?
sekalian malaikat 10 tu. Dok. Malaikat banyak. Lepas tu beriman hak banyak macam mana? Beriman hak malaikat 10 macam mana? Dok nak jawab tapi tak apa. Jangan beriman malaikat 10 saja-saja. Tak ada lebih dah. Salah gitu. Ada orang-orang beriman gitu. Malaikat 10 saja-saja. Ada. Kitab yang diturunkan Allah 4 je, tak ada lebih-lebihnya. Rasul 25 je, tak ada lebih-lebih. Ada. Ada orang berpegang gitu. Tapi kalau tanya molek-molek tak jawab. Adakah pegangan salah sebab tak ada jawab? Tak. Pada ni. Dia dalam bab ilmu pegangan ni, soal tak ada jawab bukan berarti tidak berpegang, tak pandai nak susung. Mana bila kata adakah malaikat 10 je? Tak. Adakah kitab 4 je? Tak. Rasul 25 je? Tak. Pada ni. Tak ada orang pegang gitu. Malaikat 10 tu je. Maknanya beriman dengan sekalian malaikat, maknanya bukan 10. Sekalian tu secara ijmal, 10 malaikat ni secara tafsil. Gitulah. Sama dengan bicara bab sifat Allah. Hak 20, 13 atau 20 itu secara tafsil. Itulah kalau kita mengaji sentiasa belajar tauhid sifat 20, tak pandai cerita pun insya-Allah pegangan comel. Hak tak jen dengar, tak jen belajar langsung tu hak bermasalah. Kalau kita duk dengar, yalah kadang-kadang kita ni tak ada telinga je, catatan tak ada. Tapi nak cerita, nak tu dak pandai, insya-Allah bab pegangan ni simple. Dia tak macam bab fiqh. Bab fiqh kalau kita belajar, kita tak ada catatan, akhirnya kita pun keliru, pandangan-pandangan yang berbeza. Tu fiqh sebab dia banyak sangat pandangan. Tauhid tak ada, dia ringkas-ringkas, faham molek-molek secara terperinci satu-satu sifat. Daripada 20 sifat, pegang molek-molek tu je. Tapi kitab Faridah ni comel. Hak ijma' tetap dah. Hak tafsil ni, hak tafsil ni pecah dua, dimulai dengan sifat 13. Barulah disusuli dengan sifat 20. Sifat 13 jalanan Imam Asy'ari. Sudah bicara panjang di awal kitab. Bagi pandangan Imam Asy'ari sifat 13, hak kaunu qadirah wajib berpegang atas jalan ijmal. Gitu. Jadi hak kaunu qadirah sampai kaunu mutakalliman sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa taala juga. Perici tak payah. Perici wujud kidam bakak sampai ke kalam. Itu kena perici molek, jangan hafal. Jangan hafal saja wujud kidam bakak ni. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kena kemah molek mukhalafah ni. Sebab dalam Quran menyebut tangan Allah, dua tangan Allah, tangan-tangan bagi Allah, mata-mata bagi Allah. Banyak ni tangan dengan mata ni pula ni. Kena faham. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ayat pula cerita Allah istiwa atas arasy. Allah di langit, Allah di bumi. Allah hampir dengan kita. Allah bersama dengan kita. Jadi macam mana pula ayat ni? Hak istiwa atas arasy satu dah. Di langit di bumi satu dah. Allah pula dekat dengan kita satu. Quran belaka tu. Allah bersama dengan kita satu. Lagi ikut mana tu? Kena kemah molek mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kena perici molek wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Kena perici pada si molek qudrah, iradah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hak rukun keenam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ni panggil belajar sifat 20 ataupun sifat 13 atas jalan tafsil. Mengetahui dan berpegang satu-satu sifat atas jalan tafsil. Jalanan yang rajih, jalanan Imam Asy'ari 13. Kemudian jalanan Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, Imamul Haramain 20 sifat.
sebagaimana menjalani oleh Syekh Sanusi dalam aqidahnya, dalam kitab Aqidatus Sanusiyah As-Sughra, Matan Ummul Barahin 20 juga. Ini Syekh Sanusi dalam Matan Ummul Barahin, Ummul Barahin di matan. Bukan beginilah. Ini matan dia panggil. Matan ni dia ringkasan lah. Matan Ummul Barahin. Jadi matan Ummul Barahin ni, kalau ngaji pondok dia hafal lah. Dia hafal lah. Dia tahu banyak mana dalam matan Ummul Barahin. Syarahan kepada ni, huraian dia. Huraian dia banyaklah kitab-kitab Arab dan banyaklah kitab-kitab Jawi. Disyarahkan daripada ni, daripada matan. Matan ni dia ringkasan je. Syarahan huraian dia banyak. Hak saya mengajar sekarang, hak syarahan bagi matan Ummul Barahin, hak pagi Jumaat Masjid Nibung, kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah Syekh Muhammad Zin menghuraikan matan Ummul Barahin. Hak subuh pagi Jumaat, maghrib malam Sabtu, malam tu pula kitab Aqidatun Najin Syekh Zainul Abidin tu pula, kitab Aqidatun Najin. Ni mensyarahkan matan Ummul Barahin. Ni comel ni matan Ummul Barahin ni, huraian dia. Perici wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Hak sekarang ni, hak malam Sabtu di Masjid Gelung Bila tu, hak kitab Aqidatun Najin panjang menghuraikan keesaan Allah pada perbuatan. Keesaan Allah pada perbuatan. Didatangkan jalanan Qadariyah, didatangkan jalanan Jabariyah macam mana. Kemudian dihuraikan keesaan pada perbuatan yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Perbuatan baik Allah yang perbuat, perbuatan jahat Allah yang perbuat, perbuatan yang zahir daripada manusia Allah yang perbuat, perbuatan yang daripada malaikat ke syaitan ke binatang ke jin ke Allah yang buat. Perbuatan ikhtiyari ittirari ni, gerak diam kita, Allah yang buat. Itu keesaan pada perbuatan. Lepas tu sampai pada sifat kudrah, perici pula. Allah mana yang perbuat? Allah yang bersifat dengan kudrah, yang perbuat segala-gala perkara. Allah perbuat sebagaimana hak Allah kehendak. Sifat iradah. Panjang pula huraian sifat iradah. Itu dalam syarahan bagi matan Ummul Barahin. Diperinci pula kepada istighna, iftikar dalam matan Ummul Barahin ni. Bicara bab iftikar, apa yang difaham daripada iftikar, maknanya sekalian akan berkehendak kepada Allah dengan bahawa umum ta'alluq kudrah, iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang berlaku kesemuanya datang daripada kudrah, iradah, ilmu. Maka kesemua yang lain iftikar berkehendak kepada Allah. Sebab apa? Sebab hak dia belaka. Datang daripada kudrah, iradah, ilmu Allah belaka. Ni. Kalau kata makhluk ni menghasilkan perbuatan sendiri, makhluk tidak berkehendak pada Allah. Sebab makhluk ni ada power sendiri, ada kuasa sendiri, ada kemampuan sendiri untuk menghasilkan gerak diam. Maka tidak berkehendak kepada Allah. Lucu sifat iftikar, lucu Allah sebagai ilah, la ilaha illallah. Ilah ni sembahan yang sebenar, bersifat dengan istighna, bersifat dengan iftikar. Bila Allah bersifat dengan sifat iftikar, yang berlaku kesemuanya datang daripada kudrah, iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi difaham dari iftikar, sifat iftikar Allah ni, annahu la ta'thira li syai' minal kainat fi atharin ma, dengan bahawa tidak ada bekas sama sekali daripada makhluk pada apa bekas sekalipun. Tidak ada satu pun perbuatan makhluk walaupun sebesar zarah. Sama ada perbuatan tu berlaku di dunia sekarang ataupun di akhirat, kesemuanya adalah perbuatan Allah. Kainat, makhluk, tidak ada perbuatan. Ni iftikar. Ni hak dalam matan Ummul Barahin. Pegangan kita sekalian qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk cakap harian tu saya, itu hanya cakap asbab, tak salah.
Buat gitu jadi gitu, buat gitu jadi gitu. Itu hanya cakap asbab, tidak salah. Makan jadi kenyang, minum air jadi hilang dahaga. Matahari panas molek. Maknanya kalau kita jemur cepat kering. Matahari panas molek. Jadi ni pokok jadi kering ke apa ke. Itu hanya cerita asbab sahaja. Tapi kalau kena cahaya matahari, pokok jadi hijau molek. Kalau tidak kena cahaya matahari, pokok jadi kekuningan daun dia. Sebab apa? Sebab tak cukup cahaya matahari, menyebabkan daun pokok jadi kuning. Itu hanya cakap sebab. Hijau ke kuning ke, semuanya perbuatan Allah, bukan perbuatan matahari. Hak cakap tu cakaplah, cakap sebab, tak ada salah apa pun. Pegangan semuanya hak datang daripada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ni dalam kitab Mata Umil Barahim. Ni memanglah hak ni syarahan di huraian. Tadilah kitab Bidayatul Hidayah, kitab Aqidatun Najin, dia punya huraian dia tu. Hak daripada Mata Umil Barahim, hak karangan Syekh Sanusi Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani. Jadi dalam matan Umil Barahim sifat 20 juga. Sifat 20. Hak yang menjalani tanya oleh Syekh Sanusi dalam akidahnya matan Umil Barahim. Dan ini qaul hak sifat 20 ni ialah yang masyhur sekarang ini. Yang masyhur sekarang ini sifat 20. Sebab tu kata sebut sifat 13 go. Jadi susah pula nak kena hurah. Tak apalah, sifat 20 lah. Tapi hak saya tekan tadinya, secara ijma' tu kena kemah molek. Bukan sifat Allah 20 saja. Hak 20 ni wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara terperinci satu-satu. Sifat kamalat bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Kamalat dipanggil apa? Sifat kamal, sifat kesempurnaan. Kena faham pula sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat sempurna bagi Allah, bukan sifat tu yang mensempurnakan zat Allah. Satunya zat Allah yang wajib ada, satunya sifat yang ada dan sungguh di zat Allah Subhanahu wa taala. Dua. Satunya zat, satunya sifat. Zat Allah, zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kamalat. Satunya zat Allah, diri Tuhan. Zat ni dirilah. Jangan pergi faham zat tu vitamin. Itulah, jangan juga tu main duduk zat. Main duduk orang tak rajin belajar zat. Zat apa pula ni? Bab kesihatan berkali dah. Berzat dan tidak berzat. Makanan yang ada zat, makanan yang ada vitamin. Gitu dah. Zat ni faham vitamin sudahlah. Zat ni diri Tuhan. Ni panggil zat ni tubuh kita ni. Diri kita ni zat. Ada ni. Ni zat diri kita. Di zat di kita ni ada sifat. Sifat besar, sifat kecil, sifat tinggi, sifat rendah, sifat putih, sifat hitam. Ada sifat belaka ni. Di zat kita, di tubuh kita ni. Jadi tubuh dia panggil zat. Hak tinggi rendah, hitam putih dia panggil sifat. Jadi ada dua tu, satu zat, satu sifat. Jadi satunya zat Allah yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kamalat, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Cuma nak kena faham sini, bukan sifat kamalat ni yang mensempurnakan zat. Zat Allah ni zat yang sempurna, bukan sifat yang mensempurnakan zat Allah, bukan. Dengan makna tiap-tiap satu sifat Allah, sifat yang kamal, sifat yang sempurna. Kudrah yang kamal, iradah yang kamal, ilmu yang kamal. Itu makna sifat kamalat. Bukan sifat kudrah yang mensempurnakan zat Allah, bukan.
Bukan sifat iradah yang mensempurnakan zat Allah. Bukan maksud gitu. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan, bukan maksudnya sifat inilah yang mensempurnakan zat Allah, bukan. Sifat kamalat ni tiap-tiap satu sifat Allah sifat yang sempurna. Bila sifat Allah sifat yang sempurna, pergilah pula kepada wahdaniyah pada sifat. Apa makna wahdaniyah pada sifat? Kudrat Allah esa satu, iradah Allah esa satu, ilmu Allah esa satu, sifat hayah Allah esa satu. Itu panggil keesaan pada sifat. Keesaan pada zat, zat Allah zat yang satu, tak ada zat Tuhan yang lain. Keesaan pada perbuatan, Allah yang perbuat segala-galanya, makhluk tidak ada perbuatan sama sekali. Apa makna keesaan pada sifat? Satu pada sifat. Satu macam mana? 20 dah secara tafsil. Satunya macam mana? Satu dengan makna tiap-tiap satu sifat tu satu. Kudrah esa satu, iradah esa satu. Sebab apa kudrah esa? Sebab kudrah sifat kamal, sifat yang sempurna. Perbuatan Allah banyak, sifat kudrah Allah satu. Sebab apa satu je? Sebab sifat kudrah sifat yang kamal, sifat yang sempurna. Itu maksud sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sifat tu mensempurnakan zat Allah, bukan. Zat Allah zat yang sempurna, bukan disempurnakan oleh sifat-sifat kamalat, bukan. Dari sifat kamalat ni sifat yang sempurna. Satu-satu sifat yang sempurna. Adapun sifat yang ada di kita ni, adakah kudrah kita kudrah yang sempurna? Adakah ilmu kita ilmu yang sempurna? Doknya kalau kudrah kita kudrah yang sempurna, habis benda kita boleh buatnya. Itu pun hanya nama kudrah je di kita. Yang menggerak diamkan kita tetap perbuatan Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Sifat kudrah yang Tuhan bubuh di tubuh kita ni tak ada apa peranan pun. Tapi panggil kita ada kudrah lah, kita ada tenaga. Tapi adakah tenaga kita tenaga yang sempurna? Tidak. Bukan hakiki sebenar-benarnya. Tenaga di kita tak bekas sama sekali pada menggerak diamkan kita. Yang berlaku gerak diam di kita adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi sifat kesempurnaan tu tiap-tiap sifat Allah sifat yang sempurna. Lepas tu pergi kepada keesaan pada sifat. Tapi sifat kamalat tu kena kemah molek tu. Sifat kamalat, kaf mim alif lam alif te tu. Kamalat, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak terhingga banyaknya. Itu sifat kamal dipanggil. Itu secara ijmal. Cara tafsir, pergilah kepada jalanan sifat 13 dan pergi pada jalanan sifat 20. Sifat 20 lah yang masyhur sekarang ini. Masyhur tak masyhur, nama ilmu pun nama ilmu sifat 20 dah. Mengaji kitab apa? Kitab sifat 20. Mengaji ilmu apa? Ilmu sifat 20. Apa gitu no. Kitab sifat 20. Nama kitab sebenar tak tahu. Kitab Faridah tak tahu kitab apa. Kitab warna dia gitu-gitu, tulisan dah halus gitu. Tapi kitab sifat 20. Kitab sifat 20. Gitu je kita tahu. Ilmu apa dak belajar? Ilmu sifat 20. Jadi masyhur kita dengan nama sifat 20. Tapi yang muktamad sifat 13. Masyhurnya sifat 20. Dia masyhur ni maka surah qailu. Ramai orang cerita masyhur lah. Walaupun tak muktamad sekalipun. Tak ni saya biasa sebut bab fiqh ni. Tanya siapa-siapa pun dalam mazhab Syafi'i kita, apakah hukum solat berjemaah atas orang lelaki cukup syarat? Jawapan pasti fardu kifayah. Itu pandangan dhaif. Pandangan muktamad sunnatun muakkadah. Sunat kuat tuntut, bukan fardu kifayah. Ada ni. Kalau tanya pula orang perempuan.
Setakat manakah aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi? Tanya perempuan, setakat manakah aurah di hadapan lelaki ajnabi? Jawapan yang pastinya macam dalam semayang lah. Sekarang ni tanya aurah di hadapan lelaki ajnabi, bukan aurah di dalam sembahyang. Oh, sama je. Sama je aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi dengan aurah perempuan dalam sembahyang. Sekalian badan, melainkan muka dan dua tangan. Gitu jawapan dia tau. Amalan pun gitu. Sebab apa? Kita tahu hukumnya gitu. Aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi dengan aurah perempuan dalam sembahyang sama. Itu pandangan dhaif seumpama tu. Dah pandangan muktamad. Aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi tak sama dengan aurah perempuan dalam sembahyang. Aurah perempuan di hadapan lelaki ajnabi sekalian badan, tidak terkecuali walaupun mata sebutir pun. Buka muka haram aurah, buka tangan haram aurah, buka mata haram aurah. Itu pandangan muktamad. Balik-balik rumah, beri salam, bunyi suara macam mukmung tu. Siapa tu balik tak nampak muka dah tengok. Bunyi suara macam mukmung. Ni siapa ni? Kena mok balik pakai purdah. Sebab apa? Buka muka di hadapan lelaki ajnabi, buka mata di hadapan lelaki ajnabi haram. Itu pandangan muktamad. Yang kita duk buka muka tu pandangan dhaif. Tak apalah, tapi itu pandangan dhaif. Tapi yang masyhur kitanya, itulah masyhur bagi kita. Maknanya kalau kata muka tu aurah, buka muka di hadapan lelaki ajnabi tu hukumnya haram, dah bukan aurah haram lah. Kejut boleh. Pelak ni tak pernah dengar. Ya sungguhlah. Tapi itu pandangan muktamad. Tapi tak pernah dengar. Macam sifat 13 tak pernah dengar sifat 13. Ini pandangan muktamad sifat 13. Dah 20. Tu pandangan bukan muktamad tu. Waktu dhaif. Bila kita 20 je, 13 tak je dengar. Ni kalau kata muka tu aurah, buka je haram. Kanjarlah jawapan dia. Muka lagi, tangan lagi, biji mata lagi. Ada. Sekarang ni boleh tahan dah. Pakai mah. Tinggal mati lah. Dah tutup. Pakai mah. Tutup dah sebahagian tu. Kena pakai mah kek-kek Sebab apa? Aurah tu. Ni belah ni aurah. Pakai mah. Kan? Tapi nak ceritanya terkadang yang kita tahu tu bukan yang muktamad. Itu pandangan dhaif. Macam tadilah lelaki semain berjemaah fardhu kifayah, itu dhaif tu. Tapi kita dengar tu selama ni dia masyhur ni tak semesti muktamad. Masyhur ni kerana ramai duk cerita gitu, ramai orang duk amal. Itulah ramai cerita, ramai duk amal. Duk belajar sifat 20. Masyhurnya sifat 20. Kan? Zaman dulu tak pernah ada pakai purdah dah. Zaman dulu. Tak ada. Kan dulu kan hatu kongkong kan. Suka pun ada. Hatu kongkong dia panggil. Sebab apa? Mari orang Assalamualaikum. Hatu timbul hatu kom-kom gitu. Dia kongkong bunyi kan tak macam gitu. Hatu kongkong. Pakai purdah zaman dulu kok. Allah lah. Lari orang. Dan nampak mata je. Mata pun aurah. Badan ni. Sekarang ni nampak mata sungguh pakai mah. Nampak mata sungguh. Maknanya peliknya orang kita kalau sebut kata pakai purdah pelik. Macam mana tengok orang Pakistan, orang Afghanistan, orang Arab, macam mana pakaian perempuan dia? Itulah pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Orang Pakistan, orang Afghanistan, orang Arab, macam mana? Itulah dia. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Nabi kata al-mar'atu auratun. Nabi kata perempuan tu aurah sekaliannya. Tu kan. Dia orang-orang Pakistan, orang Afghanistan, orang Arab ni memang daripada dulu dia gitu dah. Sebab mereka menerima agama tu daripada masa Nabi, masa sahabat, masa khalifah Islam di awal. Kita ni terima Islam agak terkemudian pada ni.
Jadi ulama-ulama kita datangkan pada kita pandangan-pandangan yang ringan. Pandangan yang ringan. Jadi aurah pun cerita pandangan yang ringan. Sebab khilaf ulama ambil pandangan yang ringan. Sebab apa? Sesuai dengan masyarakat kita. Sesuai dengan masyarakat kita. Jadi ulama-ulama ni dia pandai letak. Letak pandangan-pandangan yang ringan sudahlah. Pada dia datangkan pandangan ringan, cerita-cerita pun maknanya memudahkan. Sebab dengan masyarakat kita ni, masyarakat yang bagai-bagai pemahaman yang terdahulu, kemudian masuk agama pula, kita kata berapa ratus tahun kemudian ni je. Jadi masyarakat kita tu kadang-kadang pandangan-pandangan yang diamalkan oleh turun-temurun tu amalan tu. Jadi makna orang dulu-dulu tak pernah pun pakai tutup muka. Orang perempuan dulu-dulu dia hanya pusing-pusing ditutup. Mana muka tetap nampak, tapi dia pakai selendang. Tapi walaupun nampak seumpama tu orang dulu agama dia kuat, dalaman dia kuat. Sekarang ni pakai beradang comel pakai. Tapi ilmu akidah pun tak luluh kadang-kadang. Kadang-kadang orang sekarang ni pelik juga. Seperti nak tutup, seperti nak tayang. Orang perempuan sekarang ni seperti nak tutup, seperti nak tayang. Ditutup pakai purdah. Dia ambil gambar dia, masuk FB. Putih dia dekat hidung dia tu. Ibu bedak situ. Tak. Sekarang ni nak tutup ke nak tayang? Nak tutup, jangan tayang. Dia macam buat apa? Tutup tayang, maha nampak. Ditutup tayang, lepas tu nampak maha. Itu yang lagi fitnah. Dan ni dia bila ditutup, lepas tu tayang selu. Jadi suspend tu. Macam mana rupa dia? Buat tengok dia hak dia buka tengah tu putih nampak. Mata pula kilat molek nampak ni. Tuan ni macam mana ni? Jadi lebih jadi fitnah pulaknya. Jadi tutup tapi nak tayang. Tutup lah. Mana? Tapi nak cerita kadang-kadang pakar tu comel, tapi ilmu agama macam mana? Orang dulu pakai pusing selendang je, tapi ilmu dia macam mana? Barakah hidup mereka macam mana? Bila cerita hak siapa kepada kita ni, ulama-ulama kita letak sesuai dengan kita. Mana sampai ke kita ni, muka perempuan tak payah tutup lah, sesuai untuk masyarakat kita. Tapi terima Islam awalnya, orang Arab terima Islam awal, macam mana perempuan ditutup aurah. Hak asal lah ni, perempuan Arab pun moden dah sekarang ni. Perempuan Arab pun, tengok macam di Pakistan, macam di Afghanistan. Yang mana terkadang kita orang Islam sendiri pun rasa, peliknya lah. Perempuan-perempuan Pakistan ni, perempuan-perempuan Afghanistan ni, Allah peliknya lah, dia tutup gitu. Itulah pandangan muktamad mazhab Syafi'i kita. Tiba-tiba kita mengaku bermazhab Syafi'i, tapi pelik bagi kita. Yang kita tahu, kita aman, pandangan daif. Aurah perempuan di hadapan lelaki Nabi sama dengan aurah perempuan di dalam sembahyang. Okeylah, tak ada masalah tu. Tapi nak ceritanya terkadang yang masyhur bukan yang muktamad. Sifat 20 masyhur, tapi ini bukan yang muktamad. Yang muktamad yang kuat dalil adalah sifat 13. Kemudian boleh nak dihuraikan apakah makna bagi tiap-tiap satu daripada sifat maknawiyah yang 7, kaunuhu ta'ala qadiran sampai ke kaunuhu ta'ala mutakalliman. Didatangkan satu-satu sifat, kemudian didatangkan dua makna. Kaunuhu qadiran atas jalanan sifat 13, apa makna? Kaunuhu qadiran atas jalan sifat 20, apa makna? Ni dan kitab Faridatul Faraid. Tak apalah, kita ambil sekadar-sekadar kita. Yang pentingnya wujud sampai ke kalang kena pergi molek. Wujud sampai kalang kena pergi molek. Hak kaunuhu qadiran ni atas dua jalanan dihuraikan dua makna setakat-setakat yang kita mampu faham dan kita pegang. Tapi hak pentingnya wujud sampai ke kalang. Kemah molek hak mukhalafatuhu ta'lil hawadis. Untuk memastikan kita ni walam yakullahu kufuwan ahad. Suratul Ikhlas. Kena kemah molek hak wahdaniyah.
untuk memastikan akidah kita, qul huwallahu ahad. Ha tu. Hak nak kena perici molek mukhalafatu ta'ala al-hawadith dengan wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, pergi pada qadar dan qada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang tujuh, kaunu ta'ala qadirah, artinya keadaannya ta'ala yang kuasa, dan mustahil keadaannya lemah. Dan makna keadaannya ta'ala yang kuasa itu berdiri kudrah pada zatnya, zat Allah ta'ala, tak qaul yang pertama, dan suatu kelakuan yang menengahi antara maujud dan makdum yang lazim ia bagi kudrah pada qaul yang kedua. Ni kena, tak apalah walaupun saya sebut tadi pentingnya wujud sampai ke kalam, tapi hak kitab susun ni kita huralah sekadar mampu, dan kita belajar ni ambillah sekadar mampu. Hak makna bagi sifat kaunuhu qadirang sampai kaunuhu mutakalliman. Wallahu a'lam.